Okey, lepas ni semua respon dekat chat Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu bidang pembelajaran 7.2 peralatan optik. Okey, dalam bidang pembelajaran ni, okey, kita ada standard pembelajaran 7.2.1, iaitu memerihalkan pembentukan imej akhir oleh teleskop dan mikroskop. Okey, kemudian yang kedua 7.2.2, okey, mereka bentuk dan membina teleskop ringkas. Okey, yang ni cikgu rasa kalau keluar dalam soalan exam nanti, dia mesti suruh buat reka cipta. 7.2.2. Okey, kemudian 7.2.3 berkomunikasi tentang aplikasi kanta dalam peralatan optik. Okey, jadi topik kita standard pembelajaran hanya ada 3 sahaja. Okey, kita teruskan konsep. Okey, kegunaan peralatan optik, okey, lazimnya dihubung kaitkan dengan yang berikut. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dia mesti bergantung kepada jenis imej. Jadi imej kebanyakannya ada 2 jenis. Okey, ada satu ialah imej nyata dan satu lagi imej maya. Okey, jadi kalau kita tengok penggunaan imej nyata dengan imej maya ni, biasanya imej nyata ni selalu ada pada kamera dan imej maya ni biasanya berada pada cermin mata. Okey, ini adalah kegunaan peralatan optik. Okey, dia semuanya adalah melibatkan imej. Okey, ingat je kalau imej nyata ni, okey, biasanya ada pada kanta apa? Boleh respon kat cikgu tak? Imej nyata ni selalu berada pada kanta jenis yang mana? Boleh respon dekat chat. Kita dah belajar kanta yang utama ada 2 kan? Satu cembung, satu cekung. Lepas tu kita ada bentuk-bentuk yang lain. Tapi sekarang ni jawapan yang cikgu nak, okey, kalau imej nyata ni, dia banyak dihasilkan oleh kanta mana? Okey, Syamil dah respon, yang lain? Okey, jadi betul jawapan dia ialah kanta cembung. Okey, kalau imej nyata ni kebanyakan kanta cembung. Okey, kalau imej maya ni kebanyakan kanta yang mana ni? Cembung atau cekung? Boleh type dekat chat. Okey, kanta cekung. Okey, betul. Okey, jadi mana kamu tahu Okey, tapi soalan cikgu pula yang seterusnya, dalam kanta cembung ada imej maya atau tidak? Ada atau tidak? Boleh respon dekat chat. Okey, kanta cembung tadi kita tahu dia banyak menghasilkan imej nyata. Kanta cekung, okey, imej maya. Okey, kalau soalan cikgu yang seterusnya, dekat kanta cembung tu ada tak menghasilkan imej maya? Ada atau tidak? Okey, jawapan dia ada. Ada kan? Okey, selepas mana tu? Kedudukan objek tu melepasi F. Kedudukan objek tu melepasi F. Ingat lagi? Jangan lupa tu. Hukum kanta cembung ada 5 kan? Hukum kanta cekung ada 2.
Jadi kanta cekung ni senang. Letak kat mana-mana semuanya akan menghasilkan imej maya. Mana imej maya ni maknanya imej tu berada di sebelah objek. Okey. Kalau imej nyata tu, okey, kalau imej nyata kebanyakan dia berada di hadapan kanta. Okey, mana sebelah kanta lah. Okey, melepasi kanta. Okey, jelas? Ada apa-apa nak tanya? Jadi tolong kaitkan dengan hukum yang kita belajar. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini adalah imej nyata. Okey, yang ni yang cikgu cakap ni. Kalau nyata ni, persilangan tu biasanya mesti berada di hadapan kanta. Okey, nampak tu? Objek sebelah sini, lepas tu kat depan kat sini. Persilangan tu adalah yang akan menghasilkan imej. Okey, itu sebabnya kita tengok kanta cembung ni kita kenali sebagai kanta apa? Okay, ada dua nama bagi kanta cembung. Apa nama dia? Boleh respon kat cikgu? Okey, kanta positif. Nampak ni positif. Kenapa dia positif? Masuk ke sini, raja cahaya tu dia terus ke depan. Dia tak ada pusing ke belakang. Jadi semuanya bergerak ke hadapan. Okey, tetapi kena ingat kanta cembung ada juga menghasilkan imej maya. Jadi mana dia boleh twist balik ke belakang. Jadi bila dia bergerak ke belakang balik ke arah objek, itu kita dah kenali dia sebagai kanta negatif. Okey, kanta negatif. Okey. Okey, satu lagi kita panggil kanta positif. Lepas tu satu lagi kita kena ingat kanta cembung kita juga dikenali sebagai kanta penumpu. Okey, ada tiga nama tu. Kanta cembung, kanta positif, kanta penumpu. Okey. Boleh ni? Faham? Jelas? Jelas tak? Boleh cikgu bergerak kepada slide yang lain? Syamil lah. Cikgu ada berapa orang kat sini lah. So, yang lain macam mana? Okey, boleh faham? Okey. Okey, kita tengok maya. Okey. Kalau imej maya ni, okey, ni kedudukan objek. Katakan cikgu letak sini objek cikgu. Okey, jadi kita akan tahu garisan akan tetap yang sama. Tetapi kalau kita tarik garisan ni terus ke bawah pun, kita akan tahu tidak akan berlaku persilangan rajah cahaya. Jadi itu sebabnya kita akan reverse dia ke belakang. Tarik garis-garis putus di belakang. Jadi bila berlakunya persilangan pada garis putus kat belakang ni, inilah yang akan menghasilkan imej. Okey, jadi ini yang kita kenali dia sebagai imej maya yang cikgu cakap tadi. Kalau imej maya ni biasanya berada di sebelah objek. Okey, itu sebabnya kita tengok dia berundur tu, itu sebabnya kita kenali sebagai kanta cekung tu ialah kanta negatif. Okey, kanta negatif. Okey, apa nama lain selain daripada kanta cekung tu? Kanta cekung, kanta negatif, satu lagi kanta apa kita panggil? Apa nama dia? Ada 3 nama kan? Cekung ni kanta apa? Boleh respon kat cikgu? Cembung ada 3 nama. Okey. Cembung, kanta positif dan kanta penumpu. Okey, kalau cekung, okey, kalau cekung macam mana? Cekung tu mesti ialah sifat dia ialah, okey, betul, kanta pencapah. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita tengok kat sini, ni masih lagi kanta cembung. Okey, kanta cembung kan cikgu cakap kanta cembung ni dia ada sifat imej maya, penghasilan imej maya. Okey, faham betul Syamil kanta pencapah. Okey. Jadi jangan lupa kita punya yang pertama dulu. Okey, kita tengok pembesaran linear. Okey, kita tengok dalam konsep pembesaran linear ni, okey, kalau kita tengok wakil atau ayat yang mewakili pembesaran linear ni kita panggil dia sebagai M. Okey, jadi M ni ditakrifkan sebagai nisbah ketinggian imej. Jadi tinggi imej dahulu kepada ketinggian objek. Okey, jadi daripada sini juga akan wujud 2 lagi formula. Okey, satu, okey, kalau kita tengok M ni ialah ketinggian imej, kita akan ukur tinggi imej, dan satu lagi kita bahagikan dengan ketinggian objek. Okey, cikgu undur balik ke belakang.
Okey, macam mana yang dikatakan? Okey, tinggi image okey dibahagikan dengan tinggi objek. Okey, nampak ni? Okey, ni tinggi image. Kita ambil pembaris daripada sini kita ukur. Okey, berapa nilai dia? Katakan kat sini 10 cm. Okey, kemudian kita ukur pula objek kita punya tinggi kat sini. Daripada sini ke sini. Katakan 5 cm. Okey, jadi kalau kita bahagikan formula tadi, tinggi image kita berapa? Cikgu dah sebut tadi. Berapa nilai dia? Kalkulator ada tak tu? Okay, boleh pergi lari kejap ambil kalkulator. Okay, betul, bagus. Okay, tinggi image sama juga 10 cm. Okay, kalau kita tengok tinggi objek, okay, sama juga dengan 5 cm. Okay, berapakah nilai M? Okay, pergi ambil kalkulator. Bagi cikgu nilai. Sebenarnya tak payah pakai kalkulator pun tak ada masalah tu. M kita berapa nilai dia? Type dekat chat. Tinggi image cikgu 10. Tinggi objek cikgu 5. Berapakah nilai M cikgu? M. Okey, 2 cikgu setuju Aiman M tu salah. Kenapa salah? 0.2. Cuba cek betul-betul. Formula dia apa? Formula atas apa? 10 kan? Okey. cm. Ada cm tak? Nilai M tu ada cm tak? Pembesaran ni ada, pembesaran linear ni ada cm tak? Okey, kita akan dapat formula dia. Kita akan bagi ialah M sama juga 10 cm. Kita dapat tinggi. Kita bahagikan dengan berapa? 5 cm kan? Okey, M kita ni. Okey, jadi berapa kita akan tengok kat situ. Jadi cm dengan cm ni kita akan buang tak? Kita cancel tak? Kita cancel, ya atau tidak? Ya, okey. Jadi ada unit atau tidak? Ada atau tidak? Bila kita dah guna, kita cancelkan cm. Tak ada. Okey, jadi berapa nilai pembesaran dia? Berapa nilai pembesaran dia? Okey, bagus. Jadi dia 2 saja. Jangan tulis sentimeter. Okey, faham tak ni? Okey, bila kamu letak je, itu sebabnya kalau katakan kita tulis, orang tak pernah cakap pembesaran sebanyak 2 kali ganda. Orang akan cakap macam tu, 2 kali ganda. Mana ada orang cakap pembesaran tu ialah 2 cm, 2 meter, 2 kali ni. Okey? 2 inci tak pernah berlaku tu. Dia akan cakap pembesaran 2 kali ganda. 3 kali ganda. Jadi sebenarnya tak ada unit sebenarnya. 2. Sebenarnya pembesaran tu adalah sebanyak 2 kali. Okey, faham tak ni? Yang lain semua faham tak ni? Rana faham, Rana? Okey, jadi bila letak pembesaran, jangan letak unit. Jangan letak unit. Okey, kita test yang kedua. Pembesaran linear juga boleh menggunakan jarak image bahagi jarak objek. Okey. Jadi cikgu nak pakai yang satu lagi. Yang tadi. Okey, sorry Okey. Okey. Katakan jarak kat sini. Sini. Sampai optik kita ni. Yang tengah ni. Okey, jarak objek kita. Okey, jarak objek kita ialah 20 cm. Okey, jarak objek ni selalunya dia mewakili huruf apa? Dia akan mewakili huruf U. Okey, U adalah 20 cm. Katakan je lah. Okey. Okey, ini adalah kita punya jarak objek.
Okey, jarak objek. Okey, kalau jarak image maknanya daripada sini sampai ke sini. Okey, nampak tak kerja cikgu ni? Okey, maknanya daripada O sampai ke sini. Okey. Okey, jadi katakan okey jarak image ialah V. Okey, mewakili huruf V. Okey, cikgu katakan dia punya panjang dia ialah 40 cm. Okey, ini adalah jarak image. Okey, jarak image. Okey. Okey, berapa nilai M? Okey, cari berapa nilai M. Cepat respon kat dalam chat. Okey, apa formula dia tadi? Kita tengok sini balik formula dia. Formula dia ialah jarak image dibahagikan dengan jarak objek. Betul ke 0.5? Cuba cek betul-betul. Kata terbalik tu. Okey, 20. Okey, tak apa. Okey. Kalau 20 bagi 4 ke 40 bagi 2? 40 bagi 20. Cikgu nak tanya, yang mana satu betul? 40 cm bahagi 20 ke atau 20 cm bahagi 40? Bagus. 40 bahagi 20 cm. Okey, jadi pembesaran adalah 2 kali. Jadi maknanya ada berapa kaedah untuk mencari pembesaran? Okey, ada berapa kaedah untuk mencari pembesaran? 1 atau 2? Okey, betul. Ada 2 kaedah. Satu melalui ketinggian, satu lagi ialah melalui jarak. Okey? Okey, setakat ni okey boleh ikut cikgu Okey, bagus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, pembesaran ni saya rasa saya tak nak sentuh kat sini lah. Okey, kita boleh katakan M ni sama juga HI ni ialah high object, high image, mana ketinggian image, dibahagikan dengan HO, mana ketinggian objek. Okey, yang sini ialah V ialah jarak image, U ialah jarak objek. Jadi apa yang kita kena buat kat sini, kadang-kadang nilai ini kita boleh gabungkan, okey, untuk mencari tinggi atau jarak. Okey, mana salah satu daripada yang kita kena carilah. Okey, yang mana yang kita kena cari. Okey, jadi contoh. Okey, sekarang ni cikgu ada HI. Okey, cikgu punya tinggi image cikgu ialah 10 cm. Okey. Lepas tu tinggi objek cikgu ialah 5 cm. Okey. Lepas tu jarak image cikgu ialah 20 cm. Okey. Lepas tu cikgu akan tanya, berapakah nilai jarak objek cikgu? Okey, berapa nilai jarak objek cikgu? Okey, tengok dekat chat tu, soalan je cikgu bagi simple dulu. Okey, tinggi image cikgu 10. Okey, lepas tu tinggi objek cikgu 5. Jarak image cikgu 20. Okey. Okey, lepas tu berapakah nilai jarak objek cikgu? Okey, boleh cari tak? Macam mana kita nak cari tu? Jadi macam mana kita akan dapat nilai tu? Okey, wakil parameter jarak objek apa huruf dia? Jarak objek apa wakil huruf tu?
Okey, jarak objek apa dia punya wakil huruf? U atau V? Okey, bagus. U. Okey. Jadi kita akan dapat apa dulu? Kita akan dapat kat situ ialah 10 cm. Kita bahagikan dengan 5 cm. Kita akan dapat sama juga. Okey, jarak imej cikgu ialah 20 cm dibahagikan dengan U. Dengan U. Semua orang dapat tak macam ni? Okey, semua orang dapat tak macam ni? Okey, jadi buatkan kat sini. Sini akan jadi apa nilai dia? Sini 10. Sini 5. V tadi berapa? 20. Bahagikan dengan U. U kita tak tahu sebab tak diberi nilai. Okey, berapa nilai kita? Okey, agak-agak berapa nilai kita? Jarak objek cikgu tu. Okey, Aiman kata 10. Aiman cuba check betul-betul kiraan tu. Okey. Ya ke? Cuba tengok. Okey, cikgu nak kita buat satu-satu. 10 bagi 10 cm bagi 5 cm berapa? 2. Okey, bagus. Kita dah dapat pangkal tu 2 kan? Lepas tu 20 tu kita kena bawa ke sana, dia akan jadi apa? Cuba check balik. Betul ke darab? Darab ke bahagi? Darab ke bahagi? Okey. Okey, berapa nilai dia? Cuba cari nilai dia. U tu apa jawab dia? 40. Okey, cuba buat betul-betul. Berapa jawapan dia? Cepat. Cikgu saya dah pening. Tak apa, kita pening sekarang tak apa, jangan pening masa SPM. Okey, sekarang ni cuba buat apa, pindah silang dulu. 2 tu akan darab dengan apa? Kita akan dapat apa tu? Kalau kita pindah silang kan, kita akan dapat apa tu? 2 darab U. Sama juga apa? 1 darab 20 kan? Betul tak? Kita yang dapat 1, 2 darab U sama juga 1 darab 20 kan? Setuju tak? Okey, lepas tu U sama juga berapa? U sama juga 20 bagi 2. Aiman dia tak nak pegang dia punya jawapan tadi. Dia dah kelang kabut, dia dah pening. Jawapan dia betul lah Aiman, 10. Okey Aiman. Setuju tak? Berapa dapat U tu? Ada unit atau tidak? Cikgu nak tanya. Tak ada, macam mana boleh tak ada pula? Ada kan? Kan kita dapat 2 tu kita dah cancel unit, tak ada. Kita darabkan dengan U. Lepas tu kita darabkan 20 cm kan, 20 cm betul?
Okey, lepas tu darab 1. Okey. Betul tak bentuk dia macam tu? Betul atau tidak bentuk dia je macam tu? Okey. Jadi yang 20 cm tu terhapus atau tidak? Unit dia terhapus atau tidak? Tak terhapus kan? Terhapus, macam mana boleh terhapus pula? Tak kan? Mana ada. Jadi U, kita bawa 2 tu ke sebelah je kan? Kita tekan tinggal U di sebelah kiri. Okey, jadi mana kita akan dapatlah nilai dia 10 cm. Okey, jawapan dia mesti macam ni, 10 cm. Okey? Jelas? Jelas atau tidak ni? Cikgu tak pergi laju ni. Perlahan sangat cikgu pergi. Faham? Faham atau tidak? Okey, kenapa pula tak terhapus? Okey, perasan tak Aiman? Satu tadi 20 cm jarak image, tapi U tak terhapus kan? U tu mewakili huruf saja kan? Kita tak hapuskan kan? Sebab 20 dengan U tak boleh dihapuskan. Okey tak Aiman? Faham tak? Okey, macam contoh, cikgu ada 20 cm, cikgu bahagikan dengan U. Boleh hapus tak? Boleh hapus tak? Tak boleh kan? Sebab kita tak tahu U tu membawa unit apa. Okey? Jelas? Kita tak cakap U sentimeter. Kita cakap U sahaja. Jadi U tu kita tak boleh nak andaikan U tu ialah sentimeter. Melainkan kalau soalan tu cakap U sentimeter. Tu kita boleh hapuskan. Okey? Boleh? Faham? Okey. Boleh cikgu gerak ke slide yang seterusnya? Okey. Okey. Jadi kita dah belajar. Okey, kita dah belajar tadi M. M kita ada berapa formula sebenarnya kalau kita dah buat tadi? Ada berapa formula? Okey, kalau cikgu akan cakap 2 tambah 1. 1 tu kita panggil gabung. Faham tak ni? 2 tambah 1. Ada 2 kaedah. Satu tinggi image tadi dengan tinggi objek. Satu lagi tadi ialah jarak objek dan jarak image. Dan satu lagi kita gabungkan. Jadi ada berapa kaedah kita sekarang? 2 ke 3? Okey, kita ada berapa ni? Berapa kaedah kita nak kira M tu? Ya, bagus. Kita ada 3 sekarang. Bukan lagi 2. Okey, jelas? Okey. Jadi bila kita dah dapat nilai ni, kita akan tengok nilai M kita. Tengok nilai M dia. Kalau pembesaran tu melebihi 1, okey, kita tengok kegunaan pembesaran linear image dalam peralatan kegunaan harian. Yang ini sesuai untuk digunakan konsep pada projektor dan juga kanta pembesar. Syarat dia M lebih besar daripada 1. Kalau M sama juga dengan 1, okey, itu adalah sesuai untuk mesin photostat. Mesin photostat. Okey, dan juga kita tengok ialah cermin rata. Jadi kalau kita tengok berbalik pada yang M lebih besar daripada 1 ni ialah image nyata yang nyata dibesarkan oleh projektor. Image maya dibesarkan oleh kanta pembesar. Kalau M tu nilai dia 1, mana image nyata sama saiz dalam mesin photostat. Ni semua orang pernah buat kan. Kalau katakan cikgu nak saiz A4, cikgu akan letak kat mesin photostat, kita akan dapat tetap dengan saiz A4. Okey? Okey, satu lagi image maya sama saiz dalam cermin rata. Okey, kalau kita tengok nilai M tu kurang daripada 1, okey, M tu kurang daripada 1, image nyata dikecilkan oleh kamera telefon pintar. Okey, dan satu lagi image maya dikecilkan oleh cermin cembung.
Okey, faham? Okey, jadi ini akan menentukan nilai-nilai ni. Yang ni cikgu minta tolong hafal. Tak ada choice. Okey, boleh faham? Okey. Jadi nilai dia mesti cut off dia berapa nilai dia? 1 je. 1. Kalau 1 tu nilai lebih besar daripada 1, dia akan digunakan kat mana? Kalau nilai tu sama dengan 1, dia gunakan kat mana? Kalau nilai tu kurang daripada 1, mana 1 tu kita punya garis dia. Okey, kalau cikgu katakan cikgu dapat 0.5, diikut aturan berapa? Okey, katakan cikgu ada ni A, ni B, ni C. Okey, katakan cikgu kira nanti ialah nilai cikgu ialah 0.5. Jadi cikgu akan gunakan konsep pembesaran linear yang mana satu? A, B ke C? Kalau nilai cikgu 0.5. Respon sikit. Cikgu kira lah tadi. Cikgu kira tinggi image bagi dengan tinggi objek. Jadi dia akan jatuh di bawah mana? A, B atau C? Okey, bagus. C. Okey, kalau katakan cikgu buat pula kira jarak objek, jarak image tadi. Jarak image dengan bagi dengan jarak objek. Cikgu dapat nilai dia 11. Dia akan jatuh di bawah mana? A, B atau C? Okey? Faham tak ni? Okey, cikgu dah nampak tu. Kamu dah faham konsep tu. Maknanya nilai M tu bila kita dapat satu nilai tu, dia mesti akan berada besar dari 1, sama dengan 1 atau kurang daripada 1. Jadi yang belakang ni cikgu minta tolong hafal lah. Kadang-kadang saya takut kamu tersilap ialah okay, besar dia bersatu, tiba-tiba kau kata sama ialah mesin photostat. Tak boleh lah, salah lah. Mesin photostat tu mesti sama. Kertas A4 yang sama kita photostat, kita akan dapat nilai bentuk yang sama. Betul atau tidak? Kalau kita tak adjust saiz pembesaran. Okey, kalau photostat mesin tu, kalau kita tak adjust dia pembesaran, kita letak je atas cermin, lepas tu kita terus photostat. Saiz dia sama atau tidak? Saiz sama atau tidak? Kenapa dia tak sama pula saiz dia, Aiman? Mesti sama kan? Kalau kita tidak adjust dia punya pembesaran. Kalau kita adjust pembesaran dia ialah 200 kali, 300 kali atau kita kecilkan 70%, 50%. Jadi baru dia akan berubah. Selagi kita tak adjust, selagi tu kita letak saiz tu, selagi tu akan menjadi saiz yang sama. Itu sebabnya M tu mesti sama dengan 1. Okey, faham? Jelas? Okey tak? Semuanya bergantung pada pengiraan. Okey, jadi cikgu harap jelas Okey, cikgu teruskan slide yang seterusnya. Okey, pembentukan imej akhir oleh mikroskop dan teleskop. Okey, jadi kita tengok yang dalam SPM ni biasanya dia akan tanyalah mikroskop dengan teleskop. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, apa yang dimasukkan dengan mikroskop ni? Kalau kita tengok dalam bahasa Yunani, mikros ni ialah kecil. Okey, lepas tu skopin ni adalah melihat. Okey, jadi kita boleh katakan, kita istilahkan kat sini ialah peralatan makmal yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil bagi mata kasar. Okey, yang ni saya rasa kamu semua dah belajar masa di tingkatan berapa ya? Mikroskop ni. Tingkatan berapa yang belajar ni? Masuk je mula-mula ni. Tingkatan berapa tu? Respon sikit kat cikgu. Ya, betul. Tingkatan 1. Jadi cikgu harap tahulah dia punya struktur-struktur yang ada pada mikroskop. Sebab dah form 5 kan. Dia lagi pakar. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam kes silibus kita tak tengok langsung tentang tempat-tempat yang lain. Okey, kita hanya fokuskan lebih kepada kanta mata. Kanta mata ni maknanya kalau kita tengok di atas ni, mata kita berada di atas ni. Tu kita panggil kanta di sini ialah kanta mata. Dan satu lagi kita tengok kat bawah ni, kita panggil dia kanta objek. Okey kan, kita buat 3 kali pemutaran kat bawah tu kan. Okey, untuk mendapatkan saiz yang kecil untuk dilihat dengan lebih besar.
Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, kalau kita tengok kat sini, okey, mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang seni. Okey, kemudian mikroskop terdiri daripada dua kanta cembung berkuasa tinggi yang mempunyai panjang fokus yang pendek. Okey, jadi maknanya itu sebabnya kalau kita tengok proses dia kita akan tengok apa yang akan berlaku kalau kita gunakan kanta, kita pakai mikroskop ni dulu. Mula kita akan gunakan yang kecil dulu. Lepas tu makin lama kita akan pusing yang kedua dan yang ketiga pada kanta objek tu. Ingat tak lagi? Prosedur dia mula kita adjust. Okey. Bila kita dah nampak bentuk, okey, jelas, lepas tu kita baru pusing kita punya kanta objek. Kanta objek kita ada 3 kat bawah tu kan? Betul atau tidak? Ingat tak lagi ni? Kanta mata satu je lah sebab kita letak mata. Lepas tu kalau kita tengok dekat mikroskop, kita tu ada 3 lagi kanta, betul? Kan kalau kita tengok daripada segi saya dia pendek, sederhana dan yang panjang kanta objek tu. Okey, ingat tak lagi ni? Ingat tak? Kanta objek kita tu ada 3 dekat mikroskop. Dapat retrieve balik tak kamu punya memori masa di tingkatan 1 dulu? Semua orang pernah pegang tak mikroskop ni masa tingkatan 1? Pernah pegang tak? Boleh respon kat cikgu? Siapa yang tak pernah langsung? Ajar secara teori je. Pernah atau tidak? Pegang mikroskop tu. Saya harap semua orang pernah kan? Okey, boleh respon kat cikgu. Pernah, cakap okey. Tak pernah, Syamil tak pernah. Oh, nanti cikgu kena keluarkan. Okey, tak, semua tak pernah tak apa, nanti ingat dengan cikgu. Naik sekolah nanti cikgu akan bagi pelajar cikgu yang form 1 semua dah pegang dah. Okey, ingat dengan cikgu. Untuk padan bila cikgu tanya kanta objek tu, semua orang tak ingat. Okey, kanta objek kita tu sebenarnya ada 3. Ada 3. Okey, jangan ingatkan cikgu, jangan lupa. Naik 1 September nanti, ingatkan cikgu. Cikgu, saya nak pegang mikroskop. Okey, boleh? Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kanta objek. Okey, yang maknanya kalau kita tengok yang ni yang dekat dengan sisip kaca. Sisip kaca mana sampel yang kita nak tengok. Okey, dan satu lagi ialah kanta mata yang bahagian atas tu yang kita letak mata. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, setiap kanta ni dia mempunyai peranan dia masing-masing. Okey, jadi bila kita gunakan kanta objek, okey, objek ni dia akan menghasilkan kedudukan image lebih jauh daripada 2F. Jadi image tu akan jadi lebih besar. Jadi ciri-ciri image yang dihasilkan ialah nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, bagi kanta mata pula, kedudukan image adalah lebih jauh daripada F. Jadi ciri image tu adalah maya, tegak dan dibesarkan. Okey, cuba buat analisis kat sini. Apa yang beza? Ada berapa perbezaan kat sini antara image yang ciri-ciri image yang dihasilkan oleh kanta objek dan ciri-ciri image yang dihasilkan oleh kanta mata. Okey. Boleh buat perbandingan tak? Okey, jawapan ada kat sini. Okey. Ada berapa yang sama, ada berapa perbezaan? Okey. Jadi mana ada 2 perbezaan. Okey. Dan ada 1 yang sama. Yang sama tu hanya dibesarkan. Okey, ini kita tengok satu mana satu kanta objek tadi dia punya mekanisme bekerjanya macam mana. Kemudian kita dah tengok mekanisme bekerja untuk kanta mata macam mana. Jadi masing-masing menghasilkan ciri image yang berlainan.
Okey. Jadi apabila kita gabungkan, gabungkan kedua-dua ni, okey, kita akan tengok, okey, apa yang akan berlaku kat sini ialah, okey, kanta objek ni dia ada peranan dia. Dia akan fokus pada satu titik kat sini dan kanta mata juga akan fokus pada satu titik kat sini. Okey, jadi maknanya dua-dua titik tu akan bergerak, akhirnya dia akan bertemu pada satu titik yang menghasilkan image IO. Okey, image objek saja. Okey, faham ni? Jelas setakat ni boleh ikut tak? Mula tadi ada image kanta objek. Okey, kemudian ada pula mata, ada image kanta mata. Faham? Okey, ingat tak yang ni? Yang mula-mula tadi, okey. Jadi apa akan berlaku? Dia akan menghasilkan satu image yang baru. Image yang pertama. Jadi dia lock. Maknanya kedua-dua tu akan bertemu satu. Dia akan jadi image yang mewakili kanta objek dan kanta mata. Faham? Jelas? Okey tak? Okey. Okey, akhirnya dia akan membentuk image maya akhir. Jadi image yang sebenar kita akan kita tariklah sampai ke ujung kat sini. Akhirnya kita akan dapatlah satu image maya. Jadi image maya ni yang kita akan nampak saiz tu akan menjadi lebih besar. Faham? Okey. Itu ialah untuk mikroskop. Jadi apa yang kita boleh lihat kat sini, pembesaran mikroskop majmuk adalah M sama juga M1 darab M2. Jadi M ni ialah pembesaran. Okey, M1 tu ialah pembesaran linear kanta objek. Okey. Kemudian M2 ialah pembesaran linear kanta mata. Okey, macam mana cikgu nak tahu nilai pembesaran linear kanta objek? Boleh respon kat cikgu tak? Yang paling senang sekali lah. Macam mana cikgu nak kira dia punya M1 ni? Kaedahnya cikgu nak gunakan yang mana yang terbaik? Kan kita dah belajar tadi ada 2 campur 1 kaedah dia untuk mencari nilai M kan? Okey, yang mana satu kita nak guna? Yang paling senang sekali. M1 ni lah. Macam mana kita nak kira M1 ni? Okey, untuk kanta objek ni. Jadi cikgu akan ukur tinggi tu. Satu tinggi image yang kat sini. Yang awal tadi. Cikgu ukur tinggi image yang sini. Lepas tu cikgu akan ukur tinggi objek yang kat sini. Jadi cikgu akan dapat M sama juga tinggi image dibahagikan dengan tinggi objek. Okey, cikgu akan dapatlah cikgu punya nilai M1. Faham? Jelas, jangan ambil yang kat sini. Yang sini pelarasan ini. Ini image yang baru. Okey tak? Faham tak ni? Kalau M yang 2 pun sama juga. Jadi cikgu berbalik balik pada yang awal tadi. Okey, jadi cikgu ukurlah tinggi objek cikgu sini berapa, tinggi image cikgu kat sini berapa. Cikgu akan dapatlah nilai dia. Barulah cikgu gabungkan M yang mewakili kanta mata dan kanta objek bagi mikroskop. Okey, barulah cikgu akan dapat nilai pembesaran dia. Pembesaran linear dia. Okey, faham tak ni? Jelas? Jadi maknanya kita nak buat kaedah tu kita kena kaji satu persatu. Mula kita gunakan, okay, yang saya tak faham M tu. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, kalau kita tengok M sama juga M1 kali M2 ni adalah formula bagi mikroskop. Okey, setakat ni boleh ikut? Boleh ikut? Tahu je formula ni, ini ialah formula mikroskop. Okey, jadi sekarang ni kita tahu mikroskop kita bergabung adalah dari penggunaan kanta objek satu dan satu lagi kanta mata. Okey, setakat ni boleh ikut? Okey, jelas? Okey, jadi cikgu nak ukur cikgu punya M1.
Cikgu akan ambil yang sini ke cikgu akan ambil yang sebelum? Cikgu nak ukur yang sini ke atau cikgu nak kira yang sebelum? Betul, bagus. Maknanya cikgu akan ukur yang sebelum. Jadi cikgu akan dapatlah nilai sebelum cikgu. Sini M1, sini adalah M2. Faham? Baru cikgu akan masuk yang ke dalam formula. Yang sini. Okey? Jadi katakan yang M1 tu cikgu kira, cikgu malah nak kira jarak. Cikgu gunakan tinggi. Jadi mana tinggi imej cikgu sini dibagikan dengan tinggi objek kat sini. Cikgu dapat nilai dia M1. Sini pun sama. Cikgu ukur tinggi imej cikgu kat sini dibagikan dengan tinggi objek. Cikgu akan dapat M2 cikgu kat sini. Lepas tu baru cikgu masukkan ke dalam formula teleskop. Baru cikgu dapat pembesaran M tu berapa. Okey, jelas? Jelas atau tidak? Siapa tak jelas lagi? Yang lain okey tak ni? Dia nampak macam susah. Sebenarnya tak susah pun. Cahaya ni sangat senang. Yang kita boleh skor sebenarnya. Okey, faham? Macam mana penggunaan formula tu? Okey. Yang lain-lain ni, selain daripada yang dah bagi respon ni, okey tak? Yang lain, Syafiq okey ada? Syafiq ada lagi tak? Kita ada tinggal 5 orang je kat sini kan. Okey, jadi cikgu rasa okey Jadi tak ada masalah. Ni apa formula apa ni? Formula gabung. Okey. Jadi apa yang kita boleh katakan kat sini, kanta dengan panjang fokus yang paling pendek, FO digunakan sebagai kanta objek. Okey, yang ni FO ni maksud dia ialah fokus objek. Okey, kanta dengan panjang fokus yang lebih panjang, FE ni maksud dia ialah fokus kanta mata. FE ni FI digunakan sebagai kanta mata. Jadi objek seni yang hendak dikaji diletakkan di antara FO dan 2FO. Okey, kanta objek. Jadi fungsi kanta objek ialah menghasilkan imej yang pertama. Yang pertama tadi, mana yang pertama tadi kita gabungkan dengan titik fokus yang kedua-dua tadi, kita akan gabungkan. Okey, dia akan menghasilkan nyata, songsang dan lebih besar. Okey, kanta digunakan sebagai kanta pembesar untuk membesarkan imej yang dibentuk oleh kanta objek. Okey, I1. Okey, kemudian imej terakhir I2 yang dibentuk oleh kanta mata adalah mayang, songsang dan lebih besar. Jadi pembesaran mikroskop ialah hasil darab pembesaran kanta objek dan kanta pembesaran kanta mata. Okey, ni formula dia. Jadi kita akan dapatlah MO tu berapa, MI tu berapa. Yang ni pun tak ada masalah. Kita dah tahu macam mana kita nak kirakan bentuk M1 darab M2. Jadi 1 tu dia mewakili kita punya pembesaran untuk kanta objek dan satu lagi ialah untuk pembesaran kanta mata. Ini kita panggil dia pembesaran linear pada mikroskop. Okey, boleh ni? Jangan risau pasal ayat panjang-panjang ni. Yang penting kamu faham macam mana nak buat. Okey, jelas? Okey, jadi penyelesaian formula macam mana? Okey, jadi kalau dalam soalan peperiksaan, ni biasanya untuk keluar dalam soalan objektif lah. Okey, Rajah 7.7 menunjukkan sebuah mikroskop mempunyai kuasa pembesaran kanta mata 5 kali. Ingat kan cikgu cakap bila pembesaran ni dia tak ada unit. Dia mesti 5 kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda. Okey, jadi ini kita dah tahu ini adalah kita punya kanta mata ke atau kita punya kanta 5 kali ni adalah kanta mata ke atau kita punya kanta objek. Boleh respon kat cikgu? Pembesaran 5 kali tu ialah kanta mata ke kanta objek? Okey, bagus. Kanta mata. Okey, kemudian kita tengok kuasa pembesaran kanta objek yang dekat slide tu. Okey, maknanya
adalah 40 kali. Jadi formula kita apa tadi? M. Okey, M sama juga M untuk kanta objek didarabkan dengan ME, iaitu kanta mata. Jadi 5 darab 40 kita akan dapat 200. Okey, mana 200 kali. Okey, faham tak ni? Jelas kan? Pengiraan ni senang kan? Straightforward. Dia tak susah sangat. Okey, sekarang yang penting tahu tak penggunaan M sama juga M1 darab M2. M1 tu dia mungkin mewakili kanta objek. M2 tu mewakili kanta mata. Okey, kita dapatlah nilai dia. Okey? Jelas? Jelas tak ni yang ada kat dalam ni? Okey. Ingat dalam topik ni memang ada pengiraan. Okey, kita tengok teleskop pula. Teleskop adalah sejenis alat optik yang digunakan untuk memerhatikan benda-benda yang jauh jaraknya dengan menumpukan kesemua sinaran elektromagnetik seperti cahaya. Okey, misalnya. Okey, istilah ini biasanya merujuk kepada teleskop optik, tetapi selain itu terdapat juga teleskop yang digunakan untuk kebanyakan spektrum sinaran elektromagnet dan untuk isyarat-isyarat jenis yang lain. Okey, jadi cikgu saja letak gambar sini supaya kamu faham teleskop tak semestinya bentuk macam ni. Okey, ini adalah salah satu contoh teleskop yang telah dilepaskan oleh kerajaan Amerika Syarikat yang meronda ke planet-planet lain tu. Okey, yang dikenali sebagai Hubble. Okey, Hubble tu adalah teleskop. Okey, nama dia Hubble. Okey. Okey, yang ni yang kita boleh belajar planet-planet yang lain. Okey, sistem bima sakti yang pelbagai bentuk dan sebagainya, cakrawala yang kita belajar itulah. Okey, jadi Hubble ni lah yang telah merakam semua yang ada di angkasa lepas. Okey, kita tengok teleskop. Okey, sama juga prinsip dengan mikroskop. Okey, jadi dia tengok dia ada kanta mata dan dia ada kanta objek. Okey, cuma yang beza dia antara prinsip bekerja bagi mikroskop dan teleskop ni, kita tengok tadi. Kalau kita tengok mikroskop tadi, dia punya image akan berbentuk maya kan. Okey, jauh lagi kat sini. Tetapi kalau teleskop dia dah berubah sedikit. Jadi teleskop tadi kita nak tengok jarak yang jauh, kita nak tengok yang dekat. Okey, kalau macam yang mikroskop tadi, jarak tu dekat. Okey, dekat. Tapi kita tak nampak. Jadi kita nak besarkan. Jadi dia akan lain dah konsep dia kat situ. Okey, jadi apa yang kita boleh kata kat sini? Teleskop ialah alatan optik yang digunakan untuk melihat objek jauh. Okey, alatan ini terdiri daripada dua kanta cembung. Okey, iaitu kanta objek sama juga yang mempunyai panjang fokus FO dan kanta mata yang mempunyai panjang fokus yang pendek FE. Okey, jadi kalau kita tengok ke sini, kanta objek berfungsi untuk membentuk imej pertama I. Okey, I1. Okey, kita tengok yang nyata songsang mengecil dan berada pada titik fokus kanta objek. Jadi kalau kita tengok kat sini, kanta mata berfungsi sebagai kanta pembesar dan dilaraskan supaya imej akhir I2 yang maya berada di infinity untuk terbentuk. Okey, jangan risaulah apa yang ayat-ayat yang panjang tu. Okey, cuma kita tengok kat sini sama juga. Sini adalah kita punya kanta objek. Okey, ini adalah kanta mata kita. Okey, ini adalah titik fokus, jarak fokus yang dihasilkan oleh
kanta mata. Okey, kanta objek. Yang sini adalah untuk kanta mata. Okey, jadi dia akan bertemu pada satu titik. Jadi jarak yang jauh tadi telah dikecilkan. Okey, daripada jauh, okey, kita akan dapatlah nilai FO ataupun FE. Okey, mana dia adjust, jumpa pada satu titik. Jadi okey, sinar cahaya daripada kanta objek dan sinar cahaya daripada kanta mata ni dia akan bertemu pada satu titik yang menghasilkan FO atau FE. Okey, setakat ni okey. Panjang sikit lah. Okey, bila masuk aplikasi ni. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini? Objek infinity yang dihasilkan daripada kanta objek ni dia akan menghasilkan nyata, songsang, dikecilkan. Kalau objek F, okey, yang dihasilkan oleh kanta mata ni maya, tegak dan dibebaskan. Okey, jadi apa yang berlaku tadi? Dia akan masuk kat sini, akan menghasilkan satu titik dan akhirnya akan menghasilkan image akhir maya di infinity. Infinity ni kita tak tahulah, kita tak boleh tahu berapa jarak dia. Okey, jadi maknanya hasil ni akan menghasilkan kat sini. Itu je kita boleh nampak. Walaupun jarak itu jauh, image yang akan dihasilkan dekat. Akan dihasilkan dekat. Okey, boleh ni? Okey, jadi itu sebabnya cikgu cakap semalam itu hari kena baca bab 7 ni baru kamu faham. Tak apa, kalau siapa tak faham nanti kamu tanya dengan cikgu. Okey? Okey, jadi kita tengok Okey, jadi gabungan dia ialah FO tambah FE. Jadi apa yang kita boleh kata kat sini? Image akhir yang dibentuk oleh kanta mata adalah maya, songsang dan berada di infinity. Jarak di antara kanta objek dan kanta mata ialah pelarasan normal, ialah FO tambah FE. Jangan risau pasal FO tambah FE ni. Okey, jadi yang penting kita faham formula bagi teleskop pembesaran dia tak sama dengan mikroskop. Mikroskop tadi apa formula dia? Cuba tayang kat sikit cikgu dekat chat tu. Apa formula bagi mikroskop? Pembesaran dia tadi. Pembesaran linear dia. Boleh tayang kat cikgu tak? Boleh tayang tak formula dia untuk mikroskop? Okey, bagus. Okey. M sama juga Syamil gunakan huruf M kecil jangan gunakan M besar. M besar tu formula lain sebenarnya. M sahaja sama juga M1 darab M2. Okey. Boleh ni? Okey. Itu ialah mikroskop. Tapi bagi teleskop maknanya M sama juga jarak. Okey. Jarak fokus objek dibahagikan dengan jarak fokus kanta mata. Jadi maksud dia kita akan ambil FO, FM kita kat mana tu? Sinilah. Sini adalah nilai FO kita. Sini adalah FM, FE kita. Maknanya dia mesti bermula daripada titik tengah O ni. Kita akan ukur. Okey, baru kita masukkan ke dalam nilai formula ni. Barulah kita dapat nilai pembesaran. Okey. Jadi mana kat sini ialah kita kira pembesaran tu apabila ia telah bergabung. Okey? Jelas? Okey? Ada apa-apa soalan nak tanya? Kena baca. Cikgu kata kalau kamu baca baru kamu akan faham. Okey? Okey. Okey, kita tengok perbandingan mikroskop dan teleskop. Okey, yang ni cikgu tak nak sentuh lama. Saya nak kamu buat peta buih berganda untuk bandingkan mikroskop dan teleskop. Dah ada dekat buku teks tu. Okey, cuma kamu sekarang ialah buat dia punya perbandingan secara peta iting. Okey, boleh Boleh? Yang lain Okey, yang ni dah ada dah. Nanti kamu buat dalam bentuk peta iting. Tapi tampal je dalam buku SC2. Okey, aplikasi kanta dalam peralatan optik.
Okey, kita tengok yang pertama, kegunaan kamera. Okey, jadi kita tengok kamera ni, okey, ni adalah dia punya struktur dia. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang sini kita panggil dia diafragma. Okey, ini kita panggil dia pelaras fokus. Ada juga kat bawah ni. Okey, kemudian kat sini adalah kita punya pengatup. Okey, dan ini adalah kita punya image. Lepas tu tarik yang panjang ni adalah filem. Okey. Jadi kita tengok apa fungsi diafragma ni. Mengubah saiz bukaan cahaya. Okey. Jumlah cahaya masuk ke dalam kamera dapat dikawal. Kalau pengatup ni pula mengawal masa cahaya. Masa yang kalau diafragma saiz. Kalau pengatup ialah masa cahaya yang memasuki kamera. Kelajuan pengatupan kamera mempengaruhi kecerahan imej. Hasil, okey, jadi mana aksi itu boleh dibekukan atau aksi bergerakkan itu kabur. Okey, pernah pegang kamera ni tak? Okey, cikgu tak nak sekarang Aiman yang peta iting tu buat kemudian naik sekolah cikgu nak tengok semua dah ada dalam buku AC2. Okey Okey, yang mana kita mudahkan, kita mudahkan. Okey, tapi buatlah. Yang penting kerja tu kita buat dalam secara konstan. Okey, faham tak ni? Pernah guna tak kamera? Siapa yang tak pernah guna kamera? Sebab sekarang ni semua handphone ni dah kan. Siapa yang tak pernah guna kamera? Bagus kan? Okey, kalau filem tu kalau kita tarik, kita dedahkan kat cahaya, dia akan jadi warna apa? Saja cikgu nak uji lah. Warna apa akan jadi tu? Warna apa? Dia akan jadi warna coklat kan? Betul? Kalau kita tarik kamera tu, kita dedahkan kat cahaya, dia akan jadi warna coklat. Okey, kalau tak terdedah, kalau kita cuci, dia akan jadi warna macam bentuk image, warna hitam, macam warna coklat kan? Bukan warna coklat, warna hitam. Okey, tapi ada image lah dekat situ. Okey, jadi saya rasa semua orang dah pernah guna. Kalau pernah guna, dia tak ada masalah, dia akan faham. Okey, cuma yang berbeza dia ialah kalau siapa pakai automatik, dia tak sama dengan yang jenis yang adjust tu, manual tu. Okey, faham tak ni? Okey, jadi kat situ kalau kita tengok, kalau auto tu dia pelaras fokus dia adalah secara automatik. Itu sebabnya kadang-kadang kita susah nak dapat image yang sharp. Kita terpaksa pula bergerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang supaya kita baru dapat image yang sharp. Okey, jadi berbeza sedikit. Okey, jadi ni adalah kamera. Okey, jadi apa yang dimasukkan dengan kamera ringkas? Terdiri daripada kotak kedap cahaya. Mana kotak kedap cahaya ni cahaya tak boleh masuk. Okey. Okey, dengan satu kanta cembung. Jadi mana kanta yang adjust dia hanya ada satu. Dipasang di bahagian belakang kanta. Okey. Okey, jadi itu adalah yang pertama. Jadi apa yang kita akan lihat kat sini terlibat dalam pembentukan image. Biasanya ialah kanta cembung, pelaras fokus dan juga filem. Okey, yang mekanisme yang bekerja yang selalu ni 3 ni je. Kanta cembung, pelaras fokus dan filem. Jadi cahaya diperlukan melalui kanta. Kenapa cahaya diperlukan? Sebab dia membawa image. Okey. Okey, melalui kanta cembung, okey, bukaan pengatup, okey, dan akhirnya jatuh pada sensor pengimejan. Okey, kemudian yang ketiga, kanta cembung digunakan untuk membentuk image objek jauh daripada filem. Okey, kemudian kanta menghasilkan image nyata nyata, songsang dan juga diperkecilkan. Okey, pelaras fokus dilaraskan supaya kanta cembung bergerak ke hadapan dan ke belakang untuk memfokuskan satu image tajam pada filem. Dia sama juga. Kalau kita gunakan kamera automatik, kita akan dengar bunyi itu dia akan bergerak secara sendiri. Sama macam handphone kita.
Kalau dia ambil, dia akan bergerak sendiri. Okey, dia itu ialah automatik. Tapi kalau yang bukan automatik, dia lain. Okey, prinsip kamera bekerja. Okey, ada dua. Satu, bila imej objek bergerak jauh, kanta dilaraskan ke arah filem untuk mendapatkan suatu imej yang tajam. Okey, jadi objek jauh, kanta ni akan adjust sampai ke jatuh titik dekat filem tersebut. Okey, baru boleh diambil gambar. Okey, tapi kalau bagi imej yang dekat, kanta dilaraskan supaya menjauhi. Mana yang ini kanta ni akan menjauhi. Akhirnya baru dia dapat imej yang tajam. Okey. Jadi mana ingat je, jauh didekatkan. Okey. Kalau dekat, imej objek tu dekat, imej tu akan dijauhkan daripada filem. Okey, setakat ni okey? Faham? Okey, untuk kamera prinsip bekerja dia macam mana? Okey, kita tengok telefon pintar. Okey, jadi kalau telefon pintar ni dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi. Okey, ni biasalah dipanggilkan high definition dan sebagainya lah. Okey, untuk menangkap imej gambar dan merakam video yang jelas. Okey, kita tengok apa yang terlibat dalam pembentukan imej ni ialah gabungan elemen optik yang diperbuat daripada kaca dan plastik. Sebab kenapa kaca dan plastik? Sebab kedua-dua ni adalah transparent. Okey, mana cahaya boleh menembusi. Okey, kemudian kita tengok elemen optik kaca dapat menghasilkan imej yang lebih tajam dan berkualiti. Okey, inilah kalau kita tengok bergantung pada jenis kamera yang digunakan lah. Kadang-kadang cikgu rasa ada yang paling besar ialah yang baiknya ada sampai 64 megapiksel kan, atau mungkin cikgu itu yang cikgu tahulah, mungkin ada lebih lagi daripada tu. Sharp, mana kalau ambil gambar tu sampai jerawat pun boleh nampak. Itulah 64 megapiksel. Kalau macam telefon cikgu ni, telefon Nokia tak nampak lah. Okey, kemudian jarak di antara kanta dan sensor. Jadi dalam telefon pintar ni yang paling penting ialah sensor. Okey, dikenali sebagai panjang fokus. Okey, jadi ni akan adjust, sensor tu akan kesan. Okey, jadi kanta cembung nipis digunakan di dalam telefon pintar. Kanta ini mempunyai panjang fokus. Jadi dia bergantung pada sensor tadi yang pendek dan menghasilkan sudut pandangan yang luas. Okey, ketebalan kanta kamera dalam telefon pintar adalah beberapa milimeter saja. Maknanya tebal kanta tu dia tetap dah tak boleh berubah. Dia cuma yang akan menggantungkan pembentukan imej tu adalah daripada saiz sensor. Okey, saiz sensor. Mana kalau cikgu tengok ambil gambar jauh. Okey, kalau cikgu ambil gambar jauh, imej cikgu besar ke kecil? Kalau cikgu tengok dengan kamera tu, sebenarnya kalau daripada jauh tu imej cikgu tengok gambar objek tu dia besar ke kecil? Kalau dia jauh, besar atau kecil? Jadi mana dia kecil. Jadi apa yang akan berlaku kalau imej kecil ni? Sensor apa akan buat? Dia menjauhkan lagi ke atau dia dekatkan lagi? Dengan apa tu tadi lah? Sensor tu tadi jauh. Jadi dia akan adjust kan? Okey, supaya imej tu menghampiri kanta. Okey, jadi tu yang kita akan nampak imej tu dengan jelas. Okey. Okey, had ketebalan telefon pintar dipengaruhi oleh ketebalan kanta kamera dan panjang fokus kanta kamera. Jadi panjang fokus ni dikawal oleh sensor CMOS. Okey. Jadi kanta menumpukan cahaya dari sudut pemandangan yang luas kepada sensor supaya imej kelihatan lebih tajam. Sensor adalah bahagian dalam kamera yang menangkap imej. Jadi sensor ni lah akan menentukan pembentukan imej kita tu. Okey, sama ada kita nak saiz yang kekal atau kita nak nampak saiz tu besar. Kan perasan tak kalau kita nak dapat kamera, kita nak dapat saiz yang besar, kita biasanya akan gerakkan kita punya dekat skrin tu. Jadi akhirnya kita akan dapat saiz yang kita kendaki. Okey.
Okey, ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh kanta kamera ialah kebanyakan adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. Okey, itu adalah daripada telefon pintar. Okey, kita tengok LCD, Liquid Crystal Display. Itu dipanggil, kalau orang sebut LCD tu, dia sebenarnya adalah ringkasan ayat daripada Liquid Crystal Display. Jadi kita tengok dia bergantung kepada lampu berkuasa tinggi, menunjukkan cahaya dengan keamatan yang tinggi pada cermin dichroid. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, dalam LCD ni, cermin dichroid ni dia ada 3 warna. Satu ialah merah, satu ialah hijau, satu ialah biru. Jadi setiap cermin dichroid ni dia akan ambil imejnya tersendiri. Okey, jadi cermin dichroid hanya membenarkan cahaya dengan panjang gelombang yang melaluinya. Dengan bantuan cermin dichroid, alur cahaya putih dipisahkan kepada sinar cahaya sinar merah, hijau dan juga biru. Jadi sinar merah, hijau dan biru disalurkan kepada panel LCD masing-masing dengan bantuan cermin satah. Okey, jadi cermin tu yang akan adjust. Okey, jadi sinar cahaya yang terkena pada panel LCD membentuk tayangan dalam warna masing-masing. Okey, maknanya kalau dia ambil dulu, dia mesti akan mula sekali dia akan masuk 3 warna dulu. Biru, kemudian hijau, kemudian tu ialah merah, RGB maknanya ada 3. Jadi bila dia nak adjustkan kepada bentuk macam ni, maknanya yang sini lah akan dikontrolkan warna-warna ni. Akhirnya bila digabungkan 3-3, dia akan dapatlah warna imej yang sebenar. Okey, jadi imej ketiga-tiga LCD digabungkan dalam prisma dichroid, iaitu membentukkan imej RGB. Okey, dia sebenarnya warna red, green ni sebenarnya warna lah, red, green and blue. Okey, lepas tu ni adalah kita punya primer, ada juga yang jenis secondary. Okey, secondary dah lain pula. Okey, jadi yang part kita ni kita hanya belajar tentang red, green and blue. Okey. Okey, itu LCD. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, sinar cahaya daripada imej RGB. RGB ni mewakili apa tadi? Warna-warna apa? Boleh respon kat cikgu? LCD yang selalu cikgu mengajar dalam kelas. Jadi sebenarnya dia asal dia adalah respon daripada 3 cermin dichroid. Okey, dichroid. Okey, warna-warna yang berbeza. Okey. Okey, apa maksud RGB tadi? Boleh respon kat cikgu? Ia berkait dengan apa sebenarnya RGB ni? Okey, bagus. Red, green and blue. Okey, red, green and blue. Okey, jadi jangan lupa tu. Okey, bercantumnya 3-3 tu baru dia akan menghasilkan warna original. Okey, jadi jarak antara imej RGB yang dibentuk oleh prisma dichroid, okey, U hendaklah F, okey, kurang daripada U, kurang daripada 2F. U ni apa sebenarnya? Jarak imej ke jarak objek? U. Jarak imej ke jarak objek? Kalau cikgu sebutkan U tadilah, huruf U tu. Okey, dia sebenarnya jarak objek. Bukan jarak imej. Jarak objek. Okey. Okey, itu LCD. Okey. Jadi apa yang kita akan dapat kat sini? Okey, hasil dia ialah nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, kita tengok cermin mata. Okey, inilah kalau siapa yang pakai cermin mata, dia akan nampak lah kat mana bahagian-bahagian yang tertentu. Kalau normal vision, dia akan nampak sharp lah. Okey, kalau negatif 1.0, ini bentuk dia. Okey, negatif 2.0 D, dia nampak macam ni. Negatif 3 tu dah teruk sangat lah. Jadi makna kalau yang ini mesti kanta dia lebih tebal. Okey, berbanding dengan 100 dan 2. Boleh pergi check mata tu. Sebab kalau dah terlampau banyak tengok handphone, jadi mata kita pun boleh rosak lah. Macam cikgu ni pun sama juga, disebabkan tengok laptop dan juga handphone. Okey. Okey, cermin mata. Okey, kalau kita tengok kat sini, penglihatan normal, ketebalan kanta mata berubah supaya imej bagi objek yang jauh dan dekat dapat difokuskan dengan tepat pada retina. Jadi makna kalau penglihatan normal ni,
kita punya saiz kanta tu akan berubah secara automatik dan terus akan dapat image yang jelas pada retina. Ingat je, retina tu adalah kita macam orang kata filem lah. Filem tempat yang ada banyak sel-sel yang boleh mengesan warna cahaya. Okey, yang cahaya lah. Okey, keamatan tinggi dan satu lagi keamatan yang sangat rendah. Okey. Okey, jadi penggunaan cermin mata berlaku apabila seseorang tu mengalami masalah. Okey, yang kita hanya fokuskan ada dua. Silibus lama dulu, saya rasa tak adalah. Yang saya ingat masa low form tu dulu ada myopia, hypermetropia dan satu lagi ialah astigmatism. Okey, yang tu yang silau lah. Astigma ni biasanya silau. Tapi bagi silibus kita hanya fokuskan rabun jauh dan rabun dekat. Okey, ingat je. Kalau rabun jauh, kita kenali dia sebagai myopia. Okey, maknanya kita tengok bila kanta mata kita tak menjalankan tugas dengan baik, image kita akan bersilang dekat di hadapan retina. Nampak ni? Di hadapan retina. Okey, jadi apa yang kita akan buat? Kita akan letak satu kanta cembung kat sini. Okey, kita akan tolak image tu ke belakang. Okey, jadi akan sampailah ke retina. Okey, itu adalah rabun jauh. Mana rabun jauh tak sampai retina. Okey, kemudian kita tengok rabun dekat, hypermetropia. Okey, jadi maknanya kalau hypermetropia berada di bahagian belakang retina. Okey, jadi kalau kita tengoklah yang ni rabun jauh. Okey, tengok rabun jauh tadi. Okey, yang cikgu cakap tadi, dia berada di depan retina. Retina kita kat sini. Jadi dia berada di depan retina. Jadi kita gunakan kanta cekung. Okey, tolak tu sampai ke retina. Okey. Okey, setakat ni okey. Ingat je, rabun jauh kanta cekung, rabun dekat kanta cembung. Okey. Kalau rabun dekat pula, okey, dibetulkan dengan memakai cermin mata kanta cembung untuk menumpu cahaya sebelum memasuki mata supaya cahaya dapat difokuskan tepat di atas retina. Tadi kita tengok dia berada di belakang, kemudian dia akan bawa ke hadapan. Okey, itu adalah rabun dekat. Okey, kita tengok kanta pembesar. Okey, kanta pembesar ialah suatu kanta yang berkuasa tinggi. Alat ini ialah mikroskop paling ringkas yang digunakan untuk menghasilkan saiz image yang lebih besar daripada saiz objek. Jadi ingat je, kalau kita tengok image kita berada di sebelah objek, ini adalah image maya. Maya. Okey. Jadi kanta pembesar dipegang supaya jarak dekat. Okey, U adalah kurang daripada jarak fokus. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini ialah untuk menghasilkan image yang nyata. Okey, nyata, tegak dan juga dibesarkan. Okey, itu adalah kanta pembesar. Okey, CCTV, kita akan tengok macam ni. Kanta CCTV diperbuat daripada kaca atau plastik. Okey, fokus daripada luar kepada CCD, charge couple device atau sensor CMOS. CMOS tadi pun ada pada handphone tadi. Okey, sensor CCD memberikan output yang lebih seragam, maka image yang terhasil lebih berkualiti berbanding CMOS. Okey, ini adalah kita punya sensor CCD. Okey, jadi kita tengok image yang dihasilkan adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. Jadi apa yang dilakukan oleh CCTV ni, kuantiti cahaya yang masuk dalam kamera tidak dapat dikawal oleh kanta. Jadi kanta dengan iris yang boleh dilaras hanya sesuai untuk kecerahan persekitaran yang malam. Dalam keadaan kecerahan sentiasa berubah, kanta auto iris lebih sesuai digunakan. Panjang fokus kanta dalam milimeter menunjukkan ukuran sudut penglihatan. Okey, jadi ini sebenarnya kalau ikutkan
Sebenarnya kita tengok perubahan tu sebenarnya dah banyak berubah lah dalam silibus. Kalau silibus lama kita ada cermin SATA, okey, cermin SATA untuk lihat kita punya periskop. Periskop ni yang biasa yang dipakai oleh kapal selam tu lah, cermin tu Okey, lepas tu kamera lubang jarum dah tak ada dan sebagainya. Jadi ditambah dengan benda-benda yang barulah, CCTV, handphone dan yang lain-lain. Okey. Yang ni cikgu nak kamu balik kena baca. Kalau cikgu cerita kat sini pun kamu mungkin cikgu rasa ramai yang tak berapa faham. Okey. Yang tak berapa faham tentang penggunaan peralatan optik. Jadi balik kamu kena study. Okey. Okey, ada apa-apa nak tanya kat sini? Okey, salin penilaian soalan ni. Okey, kalau dah siap kamu cakap dah. Okey, yang lain? Aiman dah siap, yang lain? Yang lain semua dah? Okey. Okey, kita pergi yang soalan yang kedua. Okey, yang ni cikgu ambil gambar. Kalau tak sempat lukis nanti saya ambil gambar dekat handphone, nanti kemudian kamu salin je. Okey, cikgu dah masukkan dalam telefon Okey, lukisan tu. Okey. Slide yang ketiga. Okey, kalau dah siap boleh respon. Okey. Okey, ada masa tak lagi? Kamu dah sibuk ke? Okey, kita sebenarnya kalau ikut kita dah habis lah ni. Okey, dah tak ada dah lagi. Okey, ada satu lagi lah. Cikgu terlupa ni. Salin satu lagi soalan ni. Nyatakan satu ciri kanta yang mempengaruhi ketebalan telefon pintar dengan kamera. Okey. Okey, kat sini cikgu nak show satu video. Okey, berkait rapat tentang yang tadilah peralatan optik tadi, tapi dia dalam bahasa Inggeris. Cikgu tak cari, cikgu tak jumpa dalam bahasa Melayu lah. Okey, kejap A liquid crystal display, also known as an LCD.
liquid crystal display. A liquid crystal display, also known as an LCD, is a pretty impressive piece of technology. And once you know how it works, it gets even more impressive. Okay, so let's say that we have a 1920 by 1080 pixels monitor. So that is a full HD screen. Now, let's zoom in on an individual pixel on the screen. So there are 2 million pixels on this monitor. So let's zoom in on one of those 2 million tiny pixels. Now, as you can see, it just looks like a little rectangle. And inside the rectangle, there are 3 smaller rectangles. And each one has a different color. There is one red rectangle, there is a green rectangle, and there is a blue rectangle. And these are what we'll call sub-pixels. So each pixel can be divided into 3 sub-pixels, a red one, a green one, and a blue one. Now each sub-pixel can have a certain value. The maximum value is 255, the minimum value is 0. Now when we turn off the green sub-pixel, for example, its value becomes 0. But what we can also do is turn it slightly off and make its value 100, so the brightness of the green pixel will then just go down. A million tiny pixels. Now as you can see, it just looks like a little rectangle, and inside the rectangle there are 3 smaller rectangles, and each one has a different colour. There is one red rectangle, there is a green rectangle, and there is a blue rectangle. And these are what we'll call sub-pixels. So each pixel can be divided into 3 sub-pixels, a red one, a green one, and a blue one. Now each sub-pixel can have a certain value. The maximum value is 255, the minimum value is 0. Now when we turn off the green sub-pixel, for example, its value becomes 0. But what we can also do is turn it slightly off and make its value 100, so the brightness of the green pixel will then just go down. Now what is so nice about this is by changing the value of the individual sub-pixels, we can make any color out there. So by entirely turning off the green sub-pixel, we can get this color called magenta. So if we turn off the blue pixel, we can get the color that we all know as yellow, and so on. So you can create any color that is possible that exists in this universe using these 3 sub-pixels and by changing their values. Okay, that's nice, but now you probably want to know, how is screen actually